Zionis berterusan, 792 korban terbaru di Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza memaklumkan terdapat 792 korban di Gaza sejak rejim Zionis menyerang semula pada 18 Mac lalu selepas gencatan senjata berjaya diadakan selama 2 bulan. Dalam satu kenyataan, pihak berkenaan juga memaklumkan seramai 1,663 yang lain cedera dalam siri baharu kekejaman Zionis. Pada Selasa, 62 orang dilaporkan terkorban dan 296 lagi cedera, menjadikan jumlah kematian di Gaza kini adalah 50,144 orang dan 113,704 cedera sejak konflik bermula pada Oktober 2023. Tentera Israel kini sedang menjalankan operasi di beberapa tempat di Gaza dan telah menguasai separuh dari koridor Netzarim di tengah Gaza. Menteri Pertahanannya Israel Katz berkata operasi ketenteraan akan diteruskan di Gaza untuk mencapai matlamat utama Israel iaitu membawa semua tebusan pulang. Polis Israel membebaskan pemenang Oscar Hamdan Balal semalam selepas menahannya atas dakwaan membaling batu. Hamdan dalam satu rakaman video berkata ia adalah serangan yang sangat ganas dan tujuannya adalah untuk membunuh. Beliau mendakwa diserang oleh seorang peneroka Israel yang memukulnya di seluruh badan dan ada seorang askar bersamanya yang turut memukul. Sementara itu, menurut tentera Israel, 3 warga Palestin ditahan atas dakwaan membaling batu dalam konfrontasi antara rakyat Israel dan Palestin di Kampung Susia, Selatan Tebing Barat. Kampung berkenaan terletak berhampiran Masafir Yatta, lokasi utama dalam dokumentari bertajuk No Other Land. Dokumentari arahan Hamdan itu memenangi anugerah filem dokumentari terbaik di anugerah Oscar tahun ini. Ia menceritakan kisah pemindahan paksa rakyat Palestin oleh tentera dan peneroka Israel. Insiden kematian wartawan Al Jazeera Hussam Shabat dalam serangan udara Israel berhampiran sebuah stesen minyak di Beit Lahia pada Isnin lalu mendapat kecaman Kesatuan Wartawan Palestin. Kesatuan itu menyifatkan ia sebagai jenayah tambahan kepada rekod keganasan Israel. Mereka menyatakan lebih 206 wartawan dan pekerja media telah terbunuh sejak perang bermula pada 7 Oktober 2023. Dalam kejadian berkenaan, Hussam maut selepas kenderaan dinaiki dibom oleh Zionis. Tentera Israel pada Oktober lalu menuduh Hussam dan 5 lagi wartawan Palestin sebagai militan, namun beliau menafikannya. Ratusan orang menghadiri pengebumiannya di Hospital Indonesia Beit Lahia dengan jenazah masih memakai jaket peluru media. Sementara itu, tentera Israel juga mengeluarkan arahan untuk penduduk mengosongkan kawasan utara Gaza ketika mereka terus melancarkan serangan udara dan operasi darat di wilayah berkenaan. Beralih ke konflik di Sudan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melahirkan kebimbangan terhadap pertempuran berterusan antara tentera Sudan dan RSF di seluruh negara berkenaan. Amaran turut disuarakan mengenai kesan buruknya terhadap orang awam dan krisis kemanusiaan yang semakin meruncing. Jurucakap PBB Stefan Dujarric pada sidang media menekankan berlakunya peningkatan serangan di kawasan berpenduduk di ibu negara Khartoum dan Bandar Omdurman. We are gravely alarmed by the continued attacks on civilians across that country. Last night in Darfur, dozens of casualties were reported when airstrikes hit a market located about 40 kilometers northwest of El Fasher. Our humanitarian colleagues are also deeply concerned about escalating attacks on populated areas in Khartoum. Beliau berkata pertempuran yang berterusan memburukkan lagi keadaan selepas pemotongan dana oleh penderma utama menjejaskan perkhidmatan kesihatan di Sudan, terutamanya di wilayah Darfur. Dujarric menegaskan kira-kira 58,000 penduduk di Kordofan Utara memerlukan bantuan kemanusiaan segera. Beliau menyeru masyarakat antarabangsa untuk meningkatkan sokongan terhadap tindak balas kemanusiaan di Sudan.
Sekurang-kurangnya 19 orang termasuk anggota bomba maut dalam kebakaran hutan terburuk yang sedang berlaku di Korea Selatan ketika ini. Pemangku Presiden Korea Selatan Han Duck-soo berkata api marak dengan cepat di beberapa kawasan hingga menyebabkan kerosakan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Beberapa kebakaran berlaku pada hujung minggu memaksa kira-kira 27,000 penduduk berpindah sejak semalam. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kebakaran membakar 17,348 hektar kawasan hutan dengan kebakaran di daerah Useong sahaja menyumbang 87% daripada jumlah keseluruhan. Kerajaan juga meningkatkan amaran krisis ke tahap tertinggi dan mengambil langkah yang jarang berlaku untuk memindahkan ribuan banduan dari penjara di kawasan itu. Sementara itu, kebakaran besar berkenaan turut meragut nyawa seorang juruterbang selepas helikopter yang dikendalikannya terhempas di daerah Useong, Tenggara, Korea Selatan hari ini ketika berusaha memadam kebakaran hutan. Pihak berkuasa Korea Selatan mengesahkan helikopter itu terhempas di kawasan pergunungan di Useong kira-kira 180 km tenggara Seoul pada pukul 12.54 tengah hari waktu tempatan. Juruterbang berusia 73 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Helikopter jenis S-76 yang dibina pada 1945 itu mampu membawa 1,200 liter air dan telah beroperasi selama kira-kira 30 tahun. Susulan insiden itu, Perkhidmatan Perhutanan Korea menggantung operasi semua helikopter yang membantu memadam kebakaran itu buat sementara waktu. Pihak berkuasa masih menyiasat punca kejadian. Dalam pada itu, seorang saksi mendakwa helikopter pemadam kebakaran berkenaan mengeluarkan bunyi tidak normal beberapa saat sebelum ia terhempas. Kim Jin-han, 63 tahun, berkata helikopter itu membuat satu pusingan selepas bunyi pelik berkenaan sebelum ia terhempas ke lereng gunung berhampiran. 정상적인 어떤 소리로 쭉 날아오다 급하게 꺾기 전에 소리가 약간 이상했다. 뭐 이래 우리 자동차 운전하다가 보면 차에 뭐 소리 나는 거매로 조금 소리가 이상하더라고. 제가 느낌이야. 그러고 바로 내리고 부터. Helikopter pemadam kebakaran itu telah dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang telah berlarutan sejak Sabtu lalu di Useong. Perkembangan itu menambah kesulitan dalam usaha memadamkan kebakaran yang masih merebak dan telah mengorbankan nyawa serta memusnahkan harta benda di beberapa kawasan. Di Jepun pula, kebakaran hutan di dua wilayah barat negara berkenaan semakin buruk susulan angin kencang. Keadaan itu mengakibatkan sekurang-kurangnya 8 bangunan musnah. Setakat semalam, kebakaran di Ehime melibatkan kawasan seluas lebih 214 hektar. Sementara di Okayama, kira-kira 310 hektar. Operasi pemadaman dan pemindahan penduduk giat dijalankan. Kajian Bank Dunia dan Pentadbiran Metropolitan Bangkok BMA mendapati bahawa tanpa campur tangan mencukupi, peningkatan suhu Bangkok sebanyak 1 darjah Celsius boleh menyebabkan lebih 2,300 kematian akibat strok haba. Laporan bertajuk membentuk Bangkok yang lebih nyaman itu menekankan gelombang haba yang semakin teruk di Bangkok. Laporan itu yang dikeluarkan hari ini turut memberi amaran bahawa menjelang 2050, pekerjaan luar akan terjejas dan masalah kesihatan akibat haba akan meningkat, terutamanya bagi golongan rentan seperti kanak-kanak dan warga emas. Pengarah bahagian Bank Dunia bagi Thailand dan Myanmar, Melinda Good, berkata isu haba bandar bukan sekadar cabaran alam sekitar tetapi juga masalah ekonomi dan sosial yang memerlukan tindakan segera. BMA bersama kerajaan dan komuniti perniagaan bekerjasama untuk mencipta pusat pelindungan, memperluas koridor hijau dan melaksanakan sistem amaran haba. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra terselamat daripada undi tidak percaya di Parlimen hari ini. Beliau menewaskan cabaran daripada parti pembangkang yang menuduhnya sebagai boneka bapanya, bekas Perdana Menteri Jutawan Thaksin Shinawatra. Majoriti ahli Parlimen Thailand menolak usul tidak percaya dengan 319 undi berbanding 162, manakala 7 lagi berkecuali.
Petang Tan mengucapkan terima kasih kepada penyokongnya selepas memenangi undian itu. Tahun lalu beliau dipilih menjadi Perdana Menteri menerusi kerajaan gabungan yang diketuai oleh Parti Piotai Kesinambungan Gerakan Politik yang diasaskan oleh Thaksin selepas penyandang jawatan Seta Tavisin disingkirkan melalui keputusan mahkamah. Dua jet Alpha milik pasukan aerobatik Tentera Udara Perancis bertembung ketika sesi latihan bampiran Saint-Dizier, Timur Perancis semalam. Menteri Pertahanan Perancis Sebastien Lecornu berkata kedua-dua juruterbang bagaimanapun terselamat selepas berjaya melenting keluar. Pasukan kecemasan dikejarkan ke lokasi kejadian. Saint-Dizier yang terletak kira-kira 200 km ke timur Paris merupakan lokasi sebuah pangkalan udara Perancis. Argentina mempamerkan aksi cemerlang selepas menumpaskan Brazil 4-1 dalam aksi kelayakan Piala Dunia 2026 Zon Amerika Selatan. Argentina yang beraksi tanpa bintang utama Lionel Messi dan Lautaro Martinez tetap berbisa di hadapan penyokong sendiri. Pasukan Argentina membuka jaringan seawal minit keempat menerusi Julian Alvarez sebelum Enzo Fernandez menggandakan kelebihan pada minit ke-12. Brazil cuba bangkit apabila kesilapan pertahanan Argentina, Christian Romero, membolehkan Matheus Cunha merapatkan jurang pada minit ke-26. Namun, pasukan tuan rumah terus mendominasi permainan dengan Alexis McAllister menambah gol ketiga pada minit ke-37. Pada babak kedua, Argentina terus mengasak dan pemain gantian Giuliano Simeone melengkapkan kemenangan bergaya dengan jaringan keempat pada minit ke-71. Kemenangan ini mengukuhkan kedudukan Argentina selaku pendahulu kelayakan dengan 31 mata selepas 14 perlawanan. Sementara itu, jurulatih Brazil Dorival Junior akui bertanggungjawab atas kekalahan tersebut. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí eu não... Todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Manakala jurulatih Argentina Lionel Scaloni menganggap peluang pasukannya untuk ke Piala Dunia masih jauh dan akan berusaha keras untuk mencapai objektif tersebut. No, para nada. Y tampoco estoy pensando en el Mundial. Me parece que queda un montón y todavía hay cosas por hacer y pueden pasar un montón de cosas. Así que vamos partido a partido, vamos, mejor dicho, convocatoria a convocatoria. Disfrutamos de estar, disfrutamos de sufrir de los partidos porque al final es esto. Visual keindahan fenomena aurora di Finland menutup tirai dunia 10. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.